Saudara pendengar Misteri Jam 12, diteruskan dengan kisah berikut ini. Entah benar ataupun tidak, rancangan ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan tidak ikut. Ingat, ini katanya datang daripada Norina, berkongsi peristiwa yang menakutkan berlaku. Apa kabar Casey? Saya Norina, kabar baik. Ingin berkongsi peristiwa ini. Kisah ini berlaku lebih kurang sebulan yang lalu. Sampai sekarang kata Norina beliau takut. Saya ni jenis yang suka keluar balik malam. Keluar balik malam. Kalau cakap malam tu bukan 11 kisi. Kadang-kadang 1, 2 pagi, 3 pagi baru sampai rumah. Tapi sejak sebulan yang lalu secara jujurnya, saya dah mula duduk rumah. Bila saya duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Gunakan internet, bermain media sosial, sampaikan salah seorang daripada rakan saya yang saya sedang gunakan media sosial, sedang berinteraksi dengan sekumpulan rakan-rakan saya ni. Katanya, kau tak pernah try ke dengar rancangan dekat radio Misteri Jam 12? Dan sejujurnya saya baru mendengar rancangan ini. Dan inilah saya nak berkongsi pengalaman saya sebulan yang lalu, sebelum mendengar MJ12, sebelum perkara ini berlaku pada saya. Balik lewat sangat. Ada kalanya saya balik 1, 2, 3 pagi, balik rumah, terus masuk bilik. Kadang-kadang tertidur dengan pakaian yang saya gunakan bila saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12. Jadi apa yang terjadi katanya di sini? Bila balik lewat pada satu malam sebulan yang lalu berlaku pada saya dengar ada orang panggil nama saya. Ya, ada orang teriak nama saya. Ni. Macam orang biasa, kita akan toleh siapa dekat belakang. Apabila saya toleh, saya nampak ada seorang makcik sedang berdiri. Makcik ni jauh di belakang saya. Saya tengok, makcik ni ke panggil aku? Tak kenal pun tengok wajah makcik ni. Pendengar Misteri Jam 12, bab ini bila saya ceritakan terpulang pada Casey, pada pendengar Ria, nak percaya ataupun tidak. Jadi dia panggil, saya tulis, saya nampak makcik diri. Saya tengok, tak mungkin makcik ni yang panggil saya. Sebabnya saya tak kenal Casey. Saya nampak walaupun jauh. Tiba-tiba makcik tu mula buka mulut. Mulutnya dingangahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Makin lama makin panjang, makin bawah kisi mulutnya. Dia jelikan lidahnya keluar begitu panjang. Bila saya nampak, saya punyalah takut kisi. Saya cuba tenangkan perasaan yang membuat saya terpekik-pekik. Apabila makcik itu mula berjalan perlahan, jalan perlahan, laju. Belum sempat buat apa-apa, saya toleh. Saya pekik. Tolong! Tak sempat naik lift sebab lift masih berada di tingkat atas. Saya terpaksa lari lintang pukang naik tangga rumah saya di tingkat 5 Casey. Sampai depan rumah tingkat 5, saya ketuk pintu macam nak rak Casey. Kunci pada tangan ni, tapi nak buka pun takut. Mak, buka pintu, Mak. Ya Allah, Mak, buka pintu, Mak. Buka, Mak. Pendengar Misteri Jam 12. Mak saya bangun. Istighfar, astaghfirullahalazim, apa ni? Kenapa dengan kau ni? Masuk dalam, Mak, tutup pintu. Mak saya duduk sebelah, menangis. Saya peluk mak saya. Mak tengah tidur Casey. Saya cakap dengan mak, minta maaf mak, ini minta maaf mak, ini minta maaf, mak, ini minta maaf nak. Kenapa dengan kau? Saya diam. Kemudian saya beritahu mak saya apa yang berlaku. Habislah kena beliti. Itulah aku dah cakap dengan kau. Jangan balik sampai macam ni. Kau tengok pukul berapa sekarang ni? Kau tengok. Aku tak tahulah cerita kau ni betul ke tak ke. Dah, aku harap lepas kejadian ni kau jangan balik malam. Sejujurnya Casey, saya memang kaki merayap balik malam.
Sekarang dah sebulan saya tak balik. Dan Alhamdulillah sebulan ni saya rasa seronok pula mendengar Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang dikongsi sama semua girik dan best. Terima kasih Ria, terima kasih MG12. Saya pendengar baru. Selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Kita berjumpa dalam Misteri Jam 12 setelah kita mendengar beberapa buah lagu awal tadi dan satu kisah encore bersama dengan Encik Abdul Kadir yang ada dengar awal tadi. Tadi ada dengar lagu Iklim, Suci Dalam Debu, Alda Risma Menanti Kekasih, Michael Jackson dengan lagu Thriller. Sebelum itu juga lagu Mada Pun Beringin dari Muhammad Bakti yang diputarkan dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi pada semua yang mendengar rancangan ini. Saya akan rakamkan satu lagi kisah untuk malam ini untuk anda semua. Selepas ini kita akan teruskan dengan encore sebab lidah saya pun dah kelu, mata saya dah kelat. Jadi kalau anda ingin bersama dengan kami, harap dapat mendengar. Dan selepas ini encore akan disambungkan terus bersama dengan Casey dalam Misteri Jam 12. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, nama saya Surina. Casey boleh panggil saya Rina. Saya nak bertanya kepada anda semua. Adakah benar kalau waktu hujan ada guruh dan kilat sabung menyabung? Waktu itu syaitan sedang lari berkeliaran untuk mencari dan masuk ke dalam rumah. Lazimnya rumah-rumah yang dipilih oleh syaitan ini adalah rumah-rumah yang mana dibiarkan pintu terdedah, tingkapnya terdedah. Dan pada waktu itulah syaitan akan masuk ke dalam rumah untuk mencari pelindungan supaya tidak kena sambar dengan peti. Dan dalam masa yang sama, syaitan katanya akan cuba menggoda. Adakah benar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Saya nak berkongsi satu peristiwa ketika hari hujan. Hujan, guruh, kilat sabung menyabung pada malam yang disebutkan. Nasihat tentang syaitan lari itu adalah nasihat yang pernah diberikan oleh arwah mak saya Casey. Jadi mak pun dah tak ada, saya pun tinggal bersendirian. Sebabnya saya ada abang satu, saya ada kakak satu. Mereka semua dah berumah tangga dan tinggal berasingan. Rumah mak saya ni pun dah habis dibayar, jadi memang sesuai untuk saya gunakan tempat tinggal. Pada mulanya agak janggal sedikit Casey, tapi lama-kelamaan dah biasa, dah memang seperti rumah sendiri pun. Kisah yang beliau nak ceritakan ini tentang hujan dan guruh. Pada malam tu bunyi guruh, bunyi hujan yang turun dengan lebat. Dan saya ni pula langsung tak tutup tingkap, tak tutup pintu. Tengah duduk sorang-sorang dekat ruang tamu Casey. Sambil tu tengok TV, sambil tu tengok handphone. Tengok TV, tengok handphone. Tengok handphone, tengoklah TV. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Apabila sedang saya menonton TV seorang diri, tiba-tiba saya nampak dekat ruang tamu di pintu masuk rumah saya ada sesuatu menjenguk. Dia jenguk. Nanti bila kita tak nampak, kita tak lihat, tak pandang, dia akan jenguk. Bila kita fokuskan mata ke arah yang mana dia sedang menjenguk, tiba-tiba dia hilang. Macam itulah berlaku pada malam tu beberapa kali. Tengok TV, tiba-tiba nanti nampak macam ada kepala keluar Casey menjenguk. Nanti bila saya alihkan fokus saya fokus kepada depan pintu rumah, dia hilang. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12. Itu yang terjadi kepada diri saya. Ini semua perasaan. Tak apa. Saya pun bangun, hujan ni tengah turun. Peti sabung menyabung pada malam yang dimaksudkan. Bangun, tengah tengok TV. Sejuk-sejuk ni kalau minum air panas kan sedap. Saya pun bangun pergi ke dapur nak bancu minuman panas untuk diri sendiri. Bangun, jalan pergi dapur, keluarkan bahan-bahan tu, keluarkan cawan, sudu, kemudian bancu minuman. Tengah bancu minuman, tiba-tiba, astagfirullahalazim. Casey, saya nampak dekat ruang tamu rumah saya,
Ruang tamu rumah saya ada sofa, 2 sofa, satu twin sofa, satu lagi triple. Dekat triple sofa yang saya duduk, memandang ke arah TV membelakangi saya, Casey, saya nampak ada susuk tubuh wanita sedang duduk, Casey. Datang dari mana wanita ni saya tak pasti, tapi memang amat menyeramkan sangat-sangat. Saya cuba tak nak pandang, bancuh lagi kopi dengan harapan wanita ni akan hilang ke, gangguan ni akan hilang. Jenguk lagi, wanita ni tiba-tiba, Casey, bila saya jenguk, hilang. Alhamdulillah, ya Allah. Saya pun pegang kopi, jalan menuju ke arah TV dan nak tutup pintu ni. Tengah jalan, peti kilat masih sabung-menyabung tengah jalan. Rupa-rupanya dia sedang berdiri tepi tembok pintu nak keluar dari dapur. Tengah jalan keluar, saya terperasan betul-betul sebelah mata kiri ada susuk tubuh berdiri. Saya terpekik. Habis gelas yang saya pegang jatuh ke atas lantai. Menangis tercungap-cungap saya dibuatnya. Dengan segera saya tutup tingkap, tutup pintu, dan saya baru teringat pesanan seseorang mengatakan kalau waktu hujan lebat, peti, guru, kilat semua keluar dalam masa yang sama, tutuplah tingkap, tutuplah pintu, sebab ada benda yang akan masuk ke dalam rumah yang terdedah luas. Sekarang baru saya percaya, Casey. Terima kasih dan selamat tengah malam. Daripada kiriman Syabidin. Syabidin kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ini berlaku dekat rumah saya. Saya dahulu tinggal dekat Bedok North, dan ini berlaku dalam rumah. Anak saya berusia 8 tahun seringkali menangis pada waktu malam. Bila saya bertanya pada dia, dia mengatakan yang dia nampak hantu dalam rumah. Dan dia seringkali kata dia nampak ada orang, seorang perempuan rambut panjang, badan kurus, bertinggi atas almari. Sebabnya almari anak saya ni masih almari yang kecil, dan jadi bahagian atas almari itu agak lupung, luas untuk orang menyangkung lah. Dan saya katakan kalau orang ada menyangkung ke atas almari ni, mesti almari ni pecah. Jangan takut, tak ada apa-apa. Dan dipendekkan cerita, kata Syabidin, apa yang terjadi bila anak saya ni tidak ada di rumah, dia ikut ibunya dengan makciknya pergi bercuti lah. Waktu tu cuti bulan Mac. Saya ni tak dapat ikut sebab saya bekerja, tak ada leave. Dan akhirnya bila saya duduk dalam rumah, saya tergerak hati untuk tidur dalam bilik anak saya. Saya tergerak hati pada malam tu. Jadi jam 11 saya masuk bilik, baring atas katil anak. Ini first time dalam hidup saya tidur dalam bilik anak. Tak pernah saya tidur dalam bilik anak. Jadi saya pun tergerak hati baring, dah tidur sampaikan saya terlelap, nyenyak tidur. Tiba-tiba saya terbangun sebab panas. Panas sangat. Saya dapati kipas dalam bilik yang saya hidupkan mati. Mungkin saya tersalah tekan, terletak timer, kipas tu mati sendiri. Saya pun bangun, kata Syabidin. Jadi dalam keadaan bilik yang gelap, saya bila ternampak kipas tu berhenti, saya pun buka mata tengok kipas berhenti. Saya sampaikan tersentak, Casey, kerana terpandang dekat atas almari anak saya. Seperti apa yang dikatakan, saya nampak, Casey, ada seperti seorang perempuan sedang menyangkung, menunduk ke bawah, rambutnya panjang mengurai. Bila ternampak saya istighfar, saya dengan segera bangun buka lampu, susuk tubuh yang menakutkan itu hilang. Baru saya percaya kata-kata anak saya. Selepas kejadian itu, sebelum anak saya pulang, saya sempat memanggil seorang teman saya yang mahir dalam bidang ini. Dia pun mengambil masa membaca surah Yasin beberapa kali dalam rumah, dalam bilik. Kemudian dia menyimah rumah saya, membersihkan. Dan Alhamdulillah tidak ada lagi kelihatan susuk tubuh bertinggi dekat atas almari. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik, kisah berikut ini ingin saya bacakan datang daripada seberang tambak juga. Yang ini dari Malaysia, khususnya di kisah berlaku di Johor. Kiriman yang saya terima ini tentang kejadian di asrama, di sebuah asrama di Johor. Ini merupakan asrama yang menetapkan pelajar-pelajar sebuah sekolah agama di Johor.
Katanya di sini ketika saya menetap di asrama ini Casey, di sebuah kelas agama di Johor, ada seorang pendidik, dia ni kalau kejutkan para pelajar asrama ini untuk bangun pagi untuk siapkan diri solat subuh. Seringkali dia akan pergi dari hujung koridor tu. Dekat situ dia akan gunakan kayu. Dia ada sejenis kayu yang dia pegang tu. Kayu tu dia akan ketuk satu tiang besi. Tiang besi ni dia ada connection, ya, masuk ke dalam kawasan-kawasan bilik-bilik tidur kami. Sebabnya dalam bilik tidur kami ni ada pipe, ya, untuk kita cuci tangan. Itu saja, kalau nak mandi tandasnya dekat luar. Jadi dia akan ketuk. Bila dia ketuk tiang tu, tiang pipe air tu, bunyinya akan masuk ke dalam setiap bilik yang ada. Jadi itulah alarm clock yang dia buat. Setiap kali, misal kata kalau solat subuh beramai-ramai pada pukul 5.30, dia pukul 4.30, selalunya sejam sebelum tu, dia akan naik tong 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 alarm clock untuk kejut orang. Yalah, kalau nak pergi satu-satu bilik, bila nak habis, penat, dia ketuk tong tong, pelajar-pelajar akan bangun. Ya, dia ketuk, pelajar akan bangun. Selagi dia tak nampak seorang pelajar keluar daripada bilik untuk pergi ke tandas, lagi tu dia tak akan berhenti ketuk. Dia nampak seorang pelajar keluar, dia akan beri dah pergi. Jadi pendengar Ria 897 FM, itu sesuatu yang dia buat, yang officer lain tak buat. Kalau ada pegawai yang lain bekerja, pegawai yang lain kalau bekerja, langsung dia tak ada naik atas ketuk-ketuk suruh bangun, tak ada. Masing-masing lah. Jadi pegawai yang lain tu tahu kalau waktu subuh 5.30, semua yang orang pelajar-pelajar ni dah bersiap sedia turun bawah. Nama yang tak ada sign dekat dalam buku tu akan kena denda. Itu aja. Senang. Tapi kerja dia tambah sedikit, dia ketuk, kasih orang bangun. Dipendekkan cerita, orang katanya ni pendidik, saya ingin disampaikan oleh kisah dalam MJ12 ni, katanya dah meninggal dunia kerana sakit tua. Dia pun waktu teman kita, pelajar kita ni berada di sekolah, asrama sekolah pendidikan agama ni, dalam keadaan dah pun tua lah. Jadi bila dengar khabar dia uzur, cuti sakit, kemudian dah tak lagi kerja, ramai juga yang rindukan beliau. Sampaikan dia pun mengembuskan nafas terakhir, para pelajar telah pun diberi peluang untuk menziarahi arwah. Setelah arwah meninggal dunia, Casey, kadang-kadang waktu subuh kita masih akan dengar bunyi orang ketuk tong 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 tong. Pada mulanya kita semua ingatkan mungkin ada pelajar, kawan-kawan kita yang cuba nak menakut-nakutkan, mungkin nak menakut-nakutkan kita. Setelah pegawai sendiri, pegawai yang lain selidik dan bertanya pada yang lain, siapa yang setiap pagi ketuk-ketuk, jangan buat lagi. Tidak ada orang mengaku, mungkin mereka takut. Tapi mula menjadi percakapan orang apabila dengar cerita. Saya tak pasti, kata beliau, saya tidak periksa, tetapi dengar dari mulut ke mulut, ada beberapa pegawai pendidikan mengatakan bila bunyi itu kedengaran, dia lari naik atas untuk tengok. Dekat atas memang tak ada orang. Bayangkan pendengar Ria, katanya arwah dah meninggal dunia, tetapi perbuatan legasi beliau yang mengejutkan para pelajar untuk bangun subuh masih lagi ada. Seram, Casey. Kadang-kadang rasa seram, tetapi rasa juga terharu. Arwah telah pun membuat sesuatu yang baik. Semoga roh arwah dicucuri rahmat. Itu dia kisah dalam rancangan MJ12 di Ria 897 FM bersama dengan saya, Casey, pada tengah malam ini. Hima, 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 buka tingkap Hima, Hima.
Emak datang, Emak. Emak. Bang, abang. Ada apa yang? Bang, saya tak boleh tidur lah bang. Dari tadi saya dengar suara mak ketuk-ketuk tingkap bang. Astaghfirullahalazim. Awak ni kan paman dah cakap selepas mak meninggal 44 malam 44 hari dia akan datang. Bukan dia tu, bukan mak, tapi jin yang mana nak jadikan Ima pewaris saka dia. Ima kena sabar, mak. 44 hari, mak. Ini baru hari yang kelima. Tapi bang, tak boleh lah bang. Saya dengar bang, walaupun saya tak tengok tingkap. Saya dengar bang, mak ketuk-ketuk tingkap. Katanya mak datang, bukalah tingkap Ima. Dah lah, Ima tidur Abang nak kerja ni besok. Tak apa, kalau Ima takut lagi, Ima kejut abang. Itulah dilema yang dihadapi oleh isteri kepada Encik Mas Wan yang berkongsi pengalaman berlaku agak lama dahulu. Ibu mertua saya, kata Mas Wan, ada memelihara saka dan isteri saya lah adalah pewarisnya. Isteri saya, beliau merupakan anak bongsu dalam keluarga 5 beradik. Bayangkan apabila ibu nak meninggal dunia dalam keadaan tenat, dah sakit tenat 2 minggu ada dekat atas katil, sampaikan bau busuk dalam rumah. Akhirnya adik-beradik bersepakat panggil pakar datang. Pakar tengok, pakar cuba buat sesuatu dan sebagainya. Dipendekkan cerita, dalam tubuh ada saka yang tak nak keluar. Sebabnya perlukan pengganti pewaris. Jadi, maaf cakap lah Casey, arwah ibu mertua Mas Wan ibarat bangkai bernyawa. Masuk dalam rumah, bau memang tak boleh angkat. Busuk Casey, busuk sangat. Kelihatan ibu yang baring di atas katil, badan naik kering dibuatnya. Matanya pejam, tak buka mata tapi mulut masih komat kamit, tak tahulah apa dia cakap. Kadang-kadang dia mengomel, kadang-kadang dia cakap sesuatu yang kita tak faham, tapi mata sentiasa tutup. Pakar datang, pakar cuba bantu, dalam ada barang tak nak keluar. Saya ingat lagi perbualan pakar dengan sesuatu dalam tubuh. Katanya selagi tidak ada orang yang nak terima aku tak nak keluar daripada badan dia. Dipendekkan cerita, kata pakar tu, pakar buat janji. Okey, tak apa, kau ikut keluar dulu. Nanti aku kasih kau tempat tinggal baru. Dan dipendekkan cerita, katanya di sini, Emma lah, iaitu isteri saya, kata Mas Wan, dipilih sebagai pembawa saka yang baru. Setelah arwah dikebumikan, kita pun balik. Mulalah ada gangguan. Pakar tu dah pagar rumah, dah kunci rumah, dan pakar pun nasihatkan kita semua. Kalau apa terjadi, dengar bunyi waktu malam dekat luar, orang beri salam, orang ketuk pintu, jangan jawab salam selagi tak nampak orang. Jangan buka selagi tak tahu siapa di luar. Memang makhluk halus ni boleh masuk, tapi rumah tu dah dipagar. Bila kita tuan rumah buka dengan rela hati, itu bermakna pagar tu pun dibuka dan dibenarkan, diizinkan apa jua yang ada dekat luar untuk masuk ke dalam rumah. Saya tak kena ganggu, Casey.
Kadang-kadang rasa meremang adalah sekali-sekala. Tapi isteri saya hampir-hampir setiap malam akan diganggu ketika tidur. Ada kala isteri saya nak pergi tandas, dia akan kejutkan saya. Walaupun tandas tu dalam bilik. Dia akan cakap, bang, bangun bang, saya nak pergi toilet. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia akan dengar bunyi, jadi saya terpaksa bangun. Bangun, duduk dekat katil, tengok dia masuk tandas, tutup pintu, saya duduk dalam keadaan tertidur. Nanti dalam tandas, isteri akan cakap, bang, jangan tidur bang tak tidur. Nanti dalam beberapa minit dia tanya, bang, dah tidur bang, tak kamu tidur bang Tak tidur, cepat sikit, ngantuk ni. Begitulah keadaan isteri saya. Dan pakai ini memberitahu, sampai 44 hari ataupun 44 malam, dia tidak dapat berhubung dengan isteri saya, maka saka itu akan terlepas dan dia akan mencari tuan yang baru sesiapa saja di luar sana. Dipendekkan cerita, katanya di sini kisahnya agak panjang sedikit. Saya skip. Okey, ada detail-detail yang tak perlu saya kongsi dengan anda. Dikatakan di sini, selain daripada ketuk-ketuk tingkap, dengar suara arwah ibu. Katanya, Ima, buka tingkap, Mak. Mak datang, Mak. Ima, buka tingkap, Mak. Mak datang. selain dari itu, Emah juga kata Mas Wan isteri saya pernah ternampak raut wajah ibu dalam keadaan berkafan. Nampak refleksi dari tingkap. Itu yang buat dia takut sangat-sangat. 44 hari isteri saya kena gangguan. Dan saya bersyukur semua dapat diharungi dengan isteri saya dengan penuh ketabahan dan kekuatan. Okey, kisah selanjutnya yang ini daripada pendengar kita. Katanya di sini siapa ni? Ini dia. Dari Encik Ruslan Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ingin saya kongsi sesuatu tentang rakan anak saya yang telah pun mereka pergi adventure pada waktu malam. Dipendekkan cerita, budak ni terlampau macho sangat sampaikan bila kawan-kawannya menegur ketika dia sedang mencabar sebatang pohon di salah sebuah kawasan berdekatan dengan Changi Hospital lama tu. Dia konon-konon nak tunjuk yang dia ni terror. Apa yang berlaku, sekumpulan anak-anak ni lah termasuk anak saya pada waktu malam telah pun melakukan satu adventure night walk. Dan seorang teman mengatakan yang si Mak Rip ni, Mak Rip mengatakan yang dia berani cabar pokok ni. Jadi pada malam tu mereka beramai-ramai sedang berjalan night walk dan yang lain menegur lah, jangan buat macam tu. Jadi si Dini pun katakan tak apa-apa lah, korang ni percaya benda-benda tahyul dan kalut. Apa yang berlaku, si budak ni pergi ke depan di hadapan pokok ni dan kemudian dia berdiri dan dia maki hamun. Mohon maaf lah, saya tak dapat katakan apa yang dia mencarut, tapi mengikut apa yang anak saya ceritakan, budak ni maki hamun kisi. Jadi setelah dia maki hamun semua, yang lain semua jadi marah dan ada juga jadi takut. Mereka terpaksa batalkan untuk naik ke atas, malah mereka turun dan tinggalkan kawasan itu. Budak ni dimarah oleh teman-temannya, tapi dia macam tak indah. Dia kata, kalau betul ada hantu, aku dah mati dah sekarang kena cekik. Jadi akhirnya waktu nak balik itulah, ada beberapa budak perempuan ni rasa tak sedap hati, kata Cik Ruslan. Ini yang diceritakan oleh anaknya. Mereka pun naik kereta masing-masing dalam kenderaan. Si Mamat Makrib ni juga memandu dan dia naik kereta seorang diri. Yang lain tumpang kereta anak saya dan ada juga yang menunggang motosikal. Dalam perjalanan nak pulang tu dari Changi, mereka harus jalan dekat satu jalan yang menuju ke arah Pasir Ris. Bila di traffic light, bayangkan salah seorang budak perempuan yang naik kereta anak saya menceritakan dia ternampak
ada seorang wanita sedang duduk di belakang kenderaan si Mamat Makrib ni. Dan dia rasa takut sangat-sangat sebabnya si budak ni memang memandu seorang diri. Jadi bila dah berlalu pergi, Casey nak tahu, tiba-tiba setengah jam kemudian anak saya ni dapat panggilan. Waktu tu dia dah sampai rumah lah, sebabnya dia kami tinggal di Pasir Ris. Anak saya pun balik dah sampai rumah. Saya tak tahu sebenarnya anak saya ni pergi adventure. Saya tahu dia keluar dengan kawan-kawannya sajalah. Setengah jam kemudian dapat panggilan daripada rakan yang lain mengatakan si Mamat Makrib ni kemalangan jalan raya dan dikejarkan ke hospital. Jadi kami ingatkan itu kemalangan yang biasa. Apa yang berlaku bila sampai di hospital, dia telah pun dikejarkan ke ICU dan untuk dirawat. Setelah dia pulih lah, lebih kurang dalam 2 minggu lebih, ya, dia dimasukkan ke ward yang biasa. Kakinya tu dah dicucuk dengan besi. Kami duduk berbual, tanya sebenarnya apa yang berlaku. Dia ceritakan bila dia sedang memandu, dia tengok dekat cermin ada perempuan duduk di belakang. Dia toleh, dari situlah bila dia toleh depan ada lori. Dia melanggar belakang lori, yang dia tak lihat. Apabila dalam keadaan ketakutan, dia tertekan accelerator dan kereta tu berdesut melanggar belakang lori, menyebabkan kemalangan jalan raya. Setelah kejadian itu, anak saya ceritakan sebenarnya apa yang berlaku. Sebelum perkara itu berlaku, budak ni telah pun mencabar pokok. Saya dengar pun naik panas telinga saya ni. Tolonglah, kalau boleh jangan action. Terima kasih. Wah, itu dia action kan. Nampak? Bukanlah kita nak cakap pada muka, bukan tak ada, saya tak akan cakap macam tu. Tapi itulah, cabar-cabar pokok, awak tak nampak. Dia ikut awak balik dalam kenderaan, berlakunya kemalangan. Dan kemudian tak tahulah hilang kaki ke, dah pulih ke, saya tak pastilah. Apapun, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan nak diduga. Ya, kalau ilmu tu cetek, jangan nak cabar-cabar. Ingat. Saudara, berhati-hatilah kalau anda mungkin pergi seperti yang tadi memancing. Kalau anda mungkin pergi ke tempat-tempat yang faham-faham je lah, ada mungkin kaitan-kaitan dengan hutan, dengan laut. Ini terjadi kepada Kak Siti. Kak Siti berkongsi pengalaman beliau. Beliau dengan anak-anak telah pun ke Pulau Ubin untuk berkelah, bermalam di sana. Selepas mendapatkan permit untuk bermalam ni, kena dapatkan permit nak bermalam di Pulau Ubin. Kakak dengan anak-anak pun telah mencari satu kawasan di Pulau Ubin, tidak jauh lah dari perjalanan jeti Pulau Ubin ke tempat yang kakak pergi, tepi laut ni, memakan masa kalau jalan kaki lebih kurang dalam 15 minit mungkin lah, boleh sampai 15 minit. Jadi dalam perjalanan dari jeti ke tempat kakak dengan anak dengan suami nak pergi ni, ini adalah kali pertama kita ke sana, tapi suami dah pergi beberapa kali dengan kawan pancing. Katanya dekat kawasan ini adalah kawasan apabila air laut dengan air sungai ni bertemu dekat hujung Pulau Ubin ni. Bila sampai tempat tu tak ada orang lain, kami pun dirikan tent. Pada petang kami sampai tu, dirikan tent, akan bermalam di sana, memancing, akan makan dan duduk dengan anak-anak. Memang sesuai sangat. Nak jalan pun tak jauh. Jadi suami pun dah pasang khemah, kakak pun dah keluarkan makanan, dan juga suami dah pasang joran nak mula memancing. Dipendekkan cerita, bila malam hari tiba, apa yang terjadi, anak lelaki kakak ni dia tak tahan nak buang air kecil. Jadi kakak pun cakap dengan suami lah, "Bang, pergilah hantar anak pergi tandas." Kata suami, "Tandas jauh lah, pergilah kencing kat situ." Suami tunjukkan dekat tepi ujung tu ada batu besar. Batu besar tu memang jauh dan orang tak nampak lah. Pergi sana pancut. Katanya, "Ayah, bapa dulu pun sama kalau nak terkencing, malas nak pergi jauh, situ sudah." Jadi nak tak nak, anak lelaki saya berusia 11 tahun, dia pergilah. Dia pergi dekat tepi batu tu, dia mulalah lepaskan, legakan diri. Jadi selepas legakan diri, dia pun datang balik. Kita macam biasalah pancing sampai malam. Dan apa yang terjadi, sekitar jam sekitar jam 11 lebih malam. Tak terbatuk pula.
Jam 11 lebih malam, anak kakak mula cakap yang kawasan kelengkangnya gatal sangat, tak boleh tahan. Jadi pada mulanya kakak ingatkan dia alahan pada pasir lah. Mungkin dekat tepi tu memang ada pasir laut dan kat kawasan tu pun hutan, ada nyamuk. Kita walaupun dah bakar api, dah pasang ubat nyamuk, tapi nyamuk ni memang kadang-kadang susah nak halau. Jadi anak kakak ni tergaruk. Cakap, gatal lah bu, gatal tak boleh tahan lah bu. Jadi kata, nyamuk ni, kau ni allergic tak? Pasir. Kata, dah masuk dalam tent. Kakak pun keluarkan minyak lah. Kakak ada bawa sedikit minyak. Kakak kata, nah sapu, cuba je lah. Dia sapu. Kata, tak boleh gatal. Akhirnya, bila dia keluar, selepas nak dekat 40 minit, 5 minit dalam tent, dia keluar, dia kata, ibu tengok kaki. Kaki anak kakak, peha sebelah kiri membengkak, merah menyala kisi. Kakak terperanjat, tunjuk suami terkejut. Kakinya membesar dan pada waktu tu kata suami dah susah nak balik sebabnya bot dah tak ada. Macam mana sekarang? Jadi terpaksalah kita bungkus barang-barang semua dan jalan pergi dekat jeti dengan harapan dapat jumpalah. Dan akhirnya ada orang dekat sana membantu kita mendapatkan bot, tetapi nak kena bayar full price kisi. Mahal pula tu. Oleh kerana emergency terpaksa kakak, suami dengan anak naik bot, bayar untuk beberapa orang, pergi balik kita kena bayar sebab itu yang ditentukan oleh tukang pengemudi bot. Akhirnya setelah lebih kurang dalam 1 jam barulah bot dah siap. Anak kakak makin gatal, menangis tergaruk-garuk. Kemudian uncle yang sedang tolong kami ni tanyalah waktu tu sedang tunggu tu, ditanya, wah ini gatal banyak teruk. Dan kemudian uncle tu cakap, ini wah agak, ini bukan gatal lah, alergi lah. Ini mesti gatal lah. Lu ada kencing Semarang tak? Kata uncle tu lah, dia merupakan penduduk Pulau Ubin. Kakak terus teringat bila suami suruh anak kencing dekat batu. Ada uncle, dekat ujung tu batu, suami suruh. Ini banyak susah. Ini kencing Semarang ini membahaya. Cepat-cepat lah, itu panggil tu orang tolong lah. Ini hospital pun kita tak boleh tolong lah, kata uncle tu. Terus tengok suami, mana saya tahu, saya dah banyak kali datang sini kencing tempat sama. Lepas tu uncle tu berjawab, tak sama, ilu orang tua, ini budak-budak, kata uncle tu. Suami saya hanya berdiam diri. Dia nak marah tak boleh sebab anak dalam kesakitan. Dan barulah kami berlepas. Memang tepat bila sampai ke Singapura, pergi ke tempat letak kereta, naik kenderaan, pergi rumah pakcik saudara. Dalam perjalanan kami telefon. Nak terbatuk lagi. Dan beritahu kami nak jumpa, ada masalah. Sampai sana katanya memang benar. Dia pun membuat ramuan dengan menggunakan beberapa jenis daun yang dia miliki. Dia sembuh dekat kawasan kaki anak, peha anak tu, dia sapu. Dan keadaannya semakin okey lah. Miranya berkurangan, bengkak masih ada, turun sedikit demi sedikit. Tapi dalam masa beberapa jam, anak kakak merana kesakitan kerana tak tahan. Kakak nak nasihatkan pada semua, kata Kak Siti yang sedang mendengar, janganlah buang air kecil ke, langkah tu cabut pokok ke, tarik ranting sembarangan, sebab kita tak tahu apa yang ada di hadapan kita. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pengalaman dalam rancangan MJ12, ingin saya berkongsi peristiwa ni daripada Yul berkongsi pengalaman. Kata Yul, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya ingin ketengahkan peristiwa ni sebelum arwah ibu saya meninggal dunia, kata Yul. Arwah ibu saya ni dari hospital, duduk sana lebih kurang nak dekat 2 bulan. Dan setelah kita cakap dengan doktor, dan arwah ibu pada waktu itu merayu-rayu lah, yang dia nak balik sangat. Akhirnya doktor benarkan dia pulang lah. Tapi doktor katakan yang arwah ibu memang tidak ada masa yang panjang. Jadi kita reda, kalau betul waktu untuk ibu pergilah. Dan Casey, bila ibu pulang ke rumah, dia dah tak boleh berjalan lah. Waktu tu semua disurung dengan kerusi roda. Di rumah tu terbaring saja di atas katil. Dan dia hanya boleh komat kamit bercakap,
ya, cakap pun tidak begitu jelas. Percakapannya agak sukar untuk kita faham kadang-kala. Jadi yang hairan bila dia bercakap mungkin aku lapar. Macam tu mungkinlah yang nak cakap lapar tu. Tapi yang saya hairan, Casey, hairan sangat. Mungkin kisah yang saya nak ceritakan ni taklah seram seperti kisah-kisah yang Casey pernah bacakan. Tapi yang ini lebih kepada misteri, kata beliau. Saya rasa hairan sangat bila bercakap dengan saya, arwah mak saya. Saya nak faham pun kadang-kadang susah sebabnya dia macam berbisik, lidahnya pun dah tak kuat. Tapi Casey, kadang-kadang waktu malam Casey, antara pukul 11 sampai 3 pagi, nanti saya dengan isteri tengah dalam bilik lah, dah nak tidur ni. Tahu-tahu saya dengar agak-agak anda. Apa yang agaknya teman kita dengar Kata beliau, saya dengar dengan jelas. Yang isteri saya pun tegur, "Bang, siapa bang mengaji malam-malam bang?" Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pula ni? Saya bangun, keluar dari bilik. Suara itu datang daripada bilik arwah ibu saya, yang waktu itu sedang baring di atas katil dalam keadaan memang tidak begitu sihat. Saya menjenguk ke dalam bilik. Arwah ibu saya waktu itu matanya terbuka, tapi matanya tak kelip dan tak gerak kiri atau kanan. Dia membaca surah, Casey. Membaca surah ketika sedang baring di atas katil. Saya ni daripada berdiri nak periksa, saya sampaikan tak boleh bergerak sebabnya saya rasa terpegun sangat dengan suara arwah ibu saya pada waktu itu. Walaupun bila bercakap saya tak faham, saya tak boleh dengar, agak perlahan berbisik. Tapi bila dia baca surah, Casey, Masya Allah, Casey, kata dia, ya ataupun lebih tepat lagi, Subhanallah ya, suaranya betul merdu sangat. Isteri sampai keluar bilik. Abang, apa? Asal? Mak. Isteri pun menjenguk. Isteri pun terperanjat. Mak mengaji? Macam mana mak boleh mengaji? Bila dia cakap kita tak faham. Ya Allah bang. Okey tak bang? Tak ada apa-apa lah. Biar mak mengaji tak apa. Saya dengan isteri masuk bilik. Kesilat seminggu. 1 minggu setelah mak saya balik ke rumah. Dalam masa seminggu tu ada malam-malam mak saya akan terbangun dari jaga, akan membaca surah. Lat seminggu, Casey, mak saya meninggal dunia. Dan yang menghairankan sangat-sangat, Casey, bila dia meninggal dunia, seolah-olah dia tahu dia akan pergi. Tangan kiri dan kanan di atas dada. Tangan kiri dan kanan. Dan di atas dadanya adalah Al-Quran kecil yang dia pernah minta saya 2 hari lepas. Dengan keadaan suara tergetah-getah berbisik, katanya boleh tak belikan mak Al-Quran. Saya cari yang kecil dan ringan. Dia ambil Al-Quran, letak dekat dada sambil tangan kiri dan kanan memeluk Al-Quran. Itulah waktu mak saya menghembuskan nafas yang terakhir. Saya mohon maaf, kisah saya ini bukanlah nak bermegah diri, berbangga diri, bukan. Tapi saya matlamat ingin berkongsi supaya kita sentiasa ingat pada Maha Pencipta yang memberikan kita segalanya. Tak kiralah usia kita muda ataupun tua, ingat kita akan mati dan boleh mati bila-bila masa sahaja. Mohon maaf sekali lagi kalau kisah saya tak seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saudara pendengar Misteri Jam 12, sama ada kisah ini benar ataupun tidak, saya harap anda jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam Misteri Jam 12.
Anggaplah semua hanya sekadar hiburan saja ya. Baik. Yang ini pengalaman yang diceritakan. Bukan di Singapura. Ini berlaku di Malaysia. Kawasan yang disebutkan ini berlaku di Muar, di Johor, di Muar, Johor. Kehadapan DJ yang bertugas, nama saya Nur Husairi dan saya adalah peminat misteri jam 12 bersama dengan isteri. Memang gemar sangat. Tidak pernah kami tidak mendengar rancangan ini. Kalau tak boleh secara langsung, kami akan dengar rakaman MJ12 yang kami rakamkan hampir setiap malam. Terima kasih. Pengalaman yang nak diceritakan, saya dengan isteri dalam diam dalam saat kami tidak berbuat apa-apa pada orang yang kami tak kenal. Kami telah pun membuat musuh secara senyap-senyap, Casey. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Membuat musuh secara senyap. Dipendekkan cerita, bila musuh-musuh ni tak puas hati dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, menghantar sesuatu datang ke rumah kami. Kami tahu musuh yang kami maksudkan ni kami kenal, sebab dia tahu di mana kami tinggal. Malam-malam hari, kadang-kadang saya dengan isteri sedang tidur di rumah kami di Johor Muar. Akan dengar, Casey, dekat ruang tamu, bunyi suara perempuan menangis. Selalu akan bangun isteri saya. Isteri saya ni, beliau seorang yang mudah terjaga daripada tidurnya. Dia akan kejutkan saya. Bang, Abang. Saya bangun, saya bertanya pada isteri, kenapa? Sebelum sempat isteri bercakap, saya dah terdengar, Casey. Bunyi suara perempuan menangis datang daripada dalam rumah saya. Lalu sebelum sempat isteri bercakap, saya yang bertanya pada isteri, suara siapa tu yang? Saya dengan isteri bangun, sampai keluar daripada bilik tidur, tengok dekat ruang tamu yang gelap, tak ada orang. Saya pergi buka lampu. Memang tidak ada sesiapa pun yang ada di ruang tamu rumah saya. Pendengar Ria 897 FM, itu satu. Kadang-kadang, saya dengan isteri dengar waktu malam kita tidur, telapak kaki orang berjalan, orang berlari dekat ruang tamu rumah kami. Ini memang menakutkan saya dengan isteri. Tidak dinafikan walaupun saya ni seorang ketua rumah. Tapi kalau bab-bab hantu, Casey, memang saya tak berani. Memang menyeramkan. Pendengar Ria 897. Gangguan ini berterusan untuk beberapa bulan sampaikan ia menjejas perhubungan saya dengan isteri. Kadang-kadang kita bergaduh, Casey. Sampaikan bila bergaduh tu isteri tak nak berbual dengan saya. Yalah, bila isteri takut, isteri nak pergi tandas pun takut, minta teman kan. Isteri nak pergi dapur minum air pada waktu malam, nak duduk dekat ruang tamu tengok TV sampai lewat malam pun dah takut. Saya kena temankan. Saya ni pula bekerja, kena tidur, bangun pagi. Jadi dari situlah, walaupun gangguan tu tidak mengganggu kami secara fizikal, secara direct, tapi katanya secara emosi yang menghantui saya dengan isteri sampai kami gaduh, Casey. Sampaikan pada satu hari, saya dengan isteri sedang solat. Tengah solat, Casey, saya mulakan rakaat yang pertama. Isteri di belakang saya, tengah solat dan baca rakaat yang pertama dengan surah, Casey. Tiba-tiba isteri saya, bayangkan, suara isteri saya daripada betul-betul dekat belakang, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Saya terpaksa batalkan solat saya. Saya istighfar, batalkan solat. Saya toleh ke belakang. Casey nak tahu, isteri saya sedang berada dekat ruang tamu
dekat timbuk sedang berdiri, seorang diri, sedang menangis. Saya keluar menuju ke arah isteri. Saya tanya, apa jadi yang? Katanya tak tahu. Dia tengah nak solat rakaat yang pertama setelah saya angkat tangan untuk mulakan solat. Ada sesuatu tarik telekung dia, sampaikan dia tak sempat nak toleh. Dia lari lari ke belakang sampai dekat timbuk. Badannya terhentak timbuk belakang dengan begitu kuat sangat-sangat. Akhirnya kita dapatkan bantuan seorang pakar perubatan Islam dengan cara yang benar, yang betul. Pendengar Ria 897 FM, anda bayangkan. Pakar tu katanya ada seseorang yang menghantar sesuatu, menghantui saya dengan isteri. Dan perkara ini takkan henti sampaikan saya dapatkan bantuan. Dan inilah masanya saya dengan isteri mendapatkan bantuan dari pakar ni untuk membantu kami sekeluarga. Kisi pakar ni kata, benda ni datang setiap malam. Jadi sebelum malam ambil air. Pakar ni dah siapkan, dia dah baca, dia dah pagar rumah, tapi katanya memang tak cukup. Jadi dia serahkan sebotol air besar, Kisi. Botol air 3 liter. Dalam tu ada air bacaan. Air tu tuang dalam penyembuh, botol penyembuh. Sebelum masuk waktu maghrib, saya kena ambil botol penyembuh tu, sembuh dekat pintu, dekat tingkap, pintu belakang, tingkap dapur, tingkap bilik, semua sembuh. Jadi benda tu tak boleh masuk, hanya setakat berada di luar rumah sahaja. Saya pun dengan isteri buat kesi setiap malam sebelum maghrib. Tak boleh terlampau awal. Ya, dia kena lebih kurang paling awal pun 40 minit, 45 minit sebelum azan maghrib. Di mana matahari itu hampir-hampir nak terbenam. Sembuh. Dan inilah yang berlaku, Casey. Setelah kami tahan dia, tak boleh masuk dalam. Malam-malam saya dengan isteri tengah tidur. Bayangkan pendengar. Kata beliau, saya dengan isteri dengar orang ketuk pintu, ketuk tingkap. Waktu tu, saya dengan isteri dekat ruang tamu dengar orang ketuk pintu. Saya berdiri, beranikan diri pergi dekat pintu. Siapa tu? Malam-malam datang rumah orang. Kau nak apa ni? Kasih aku masuk boleh? Terus bulu rumah saya meremang, Casey. Saya toleh tengok isteri saya pun dengar. Ada sesuatu dekat luar katanya, kasih aku masuk boleh? Ya Allah, Casey. Perasaan saya pada malam tu memang amat menakutkan sangat-sangat. Tapi Alhamdulillah keadaan keluarga saya makin baik. Dan gangguan tidak lagi berlaku pada saya dengan isteri. Lama-kelamaan mungkin dia datang tak boleh masuk, Dia tiwas dan dia tinggalkan saya dengan isteri, tidak lagi mengganggu kami. Terima kasih dan selamat tengah malam.